Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina bi hidayatil 'arifin wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina wa tabi'ihim وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام محي الدين إمام النووي رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Sidang penonton beserta pondok masjid yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kesempatan pagi Sabtu yang mulia ini kita masih membicarakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang diambil daripada kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karangan Al-Imam Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di awal pertemuan dahulu, di awal siri, ketika Al-Faqir memulakan siri As-Sirah An-Nabawiyah ini, Al-Faqir ada sebut 3 sebab cinta kepada seseorang. Seseorang mencintai seseorang disebabkan 3 perkara. 1, disebabkan orang itu jamal, kacak, cantik, lalu orang itu jatuh cinta padanya. Kadang-kadang bukan kerana jamal tetapi kerana kamal, kesempurnaan. Mungkin wang yang dimiliki, mungkin kepandaian yang dia ada, kemungkinan pemilikan harta yang banyak, jadi orang itu cinta pada dia. Ataupun orang itu mungkin tidaklah kacak, tidaklah cantik, harta pun tak seberapa, jawatan pun mungkin tak seberapa, tetapi nawal, akhlaknya yang sangat mulia, yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat bagus dan sangat tinggi sekali. Istimewanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan untuk kita tahu kacak, cantik, indahnya Nabi SAW, kita merujuk kitab Syama'il. Kitab Syama'il yang paling terkenal adalah Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Untuk tahu kesempurnaan baginda Rasulullah SAW, maka kita merujuk pada kitab Al-Khasa'is ataupun kitab Khususiyat. Kitab Al-Khasa'is yang paling terkenal adalah Al-Khasa'isul Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Untuk mengenal akhlak Nabi ini banyak sekali kitab-kitab sirah. Antara yang terkenal
kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibni Sa'ad, Ibni Ishaq, maafkan saya, dan banyak-banyak lagi. Imam Nawawi dalam kitab Tahdhib Al-Asma' wal Lughat, beliau ketika membicarakan tentang tajuk Al-Sirah An-Nabawiyah, beliau rangkumkan juga 3 perkara ini. Di samping sudut-sudut perbicaraan tentang sirah yang lain. Dan kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat lagi, 2 minggu lepas saya bicarakan yang pertama, Jamal. Jadi kita sudah masuk bulan yang terakhir ini ya. Ada 2 lagi siri kajian kitab sirah ini. Ini minggu yang kedua akhir dan 2 minggu lagi minggu yang terakhir. Oleh kerana itu saya melihat sangat bagus untuk kita tumpukan perbincangan Al-Imam An-Nawawi kepada 3 perkara ini. Sebab yang lain sudah kita bicarakan agak panjang lebar dengan sejarah daripada mula sampai wafat. Sudah saya bicarakan. 2 minggu yang lepas sudah kita bicarakan tentang Syama'il. Minggu ini kita akan bicarakan tentang nawal, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Dan minggu yang terakhir nanti insya-Allah kita akan bicarakan yang tengah itu, khususiyat, apa bezanya, apa lebihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Untuk membicarakan tentang sirah ini, untuk membicarakan tentang akhlak ini, alhamdulillah dalam beberapa minggu yang lepas ini buku terbaru Al-Faqir sudah siap dicetak dan sudah boleh dimiliki. Alhamdulillah. Ini kitabnya, Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini Al-Faqir berusaha mengumpulkan bagaimana praktikal akhlak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda. Contoh kalau kasih sayang, bagaimana dipraktikkan Nabi kasih sayang itu dalam kehidupan terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap budak-budak, terhadap orang-orang tua, malah terhadap orang kafir, malah terhadap musuh Islam. Apa yang Nabi lakukan? Begitu juga kalau bercerita tentang kasih sayang, tentang lembut, tentang bijaksana, tentang sabar, tentang qanaah, tentang suka bersedekah, memuliakan orang lain, memuliakan tetamu, dan banyak lagi lah. Dalam kitab ini, alhamdulillah, Al-Faqir inginkan sebenarnya nak mengumpul satu kitab yang mengumpul apa yang Nabi praktikkan. Maksudnya bila bicara bab sabar, bukan setakat sebut apa itu sabar, apa kelebihan sabar, apa bahagian-bahagian sabar, tidak. Dalam buku ini tidak ada dibicarakan benda itu. Sebab ia menjuruskan bagaimana praktik Nabi sabar. Kalau Nabi sangat bijaksana, bagaimana bijaksananya Nabi? Muamalah dengan isteri, bagaimana muamalah dengan isteri? Semua dalam kitab ini, alhamdulillah. Cetakan pertama katanya sudah hampir habis semalam ya. Dalam tinggal beberapa ratus saja sudah, setelah ribuan dicetak untuk cetakan pertama. Ini akan masuk pada cetakan yang kedua, tuan-tuan. Kalau berkesempatan, di samping kitab-kitab yang lain banyak di pasaran, alhamdulillah. Boleh jugalah memiliki kitab Seindah Akhlak Nabi. Ada 600 lebih hadis. Kitab ni sebenarnya kitab hadis, cuma disusun melalui tajuk-tajuk akhlak. Hadis yang berkaitan kasih sayang, hadis yang berkaitan rahmat ini, hadis yang berkaitan kelembutan ini, sebagainya ya, boleh dirujuk kembali nanti. Baik. Sangat sesuai sekali kerana pagi ini saya bawa cerita tentang akhlak Nabi, maka kerana dah siap buku ni baru dalam beberapa minggu lepas, itu sangatlah saya bawa dan tidak salah untuk kita panjang-panjangkan pada tuan-tuan puan-puan. Baik. Terus kepada apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab kecil beliau ini.
Kita sudah terjemahkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan pada bulan Ramadan. Dermawan ini bukan setakat sedekah. Kita dituntut untuk bersedekah, maka kita bersedekah, ataupun nama lain infak, nama lain fi sabilillah. Ya, itu bagus. Tetapi kalau dermawan, dia mudah. Itu maksudnya dermawan. Dia tak sayang harta dia. Harta dia ada tu dia tak sayang. Sebab ada juga orang bersedekah tapi sayang. Lawan bagi sedekah adalah bakhil. Bakhil ini terjemah kita kedekut. Dan ada satu lagi sifat yang lebih teruk daripada bakhil, iaitu sakhi. Sakhi. Itu terjemah apa tu ya? Sangat kedekut. Kalau kedekut begini, kalau bakhil, contoh, orang nak minta derma, dia bakhil dengan hartanya, kedekutlah. Lalu dia tak mau bagi RM10, tapi dia bagi RM1 saja, contoh ya. Itu namanya bakhil, dia sayang dengan hartanya. Tapi lebih teruk daripada itu adalah sakhi. Mohon maaf, bukan sakhi, syuh. Sakhi itu bagus ya. Syuh, shin ha, syuh. Syuh ini lebih teruk daripada bakhil. Syuh ini dia bukan sayang pada hartanya, malah dia sayang pada harta orang lain. Contoh, dia kan tadi menderma RM1 sebab dia bakhil hartanya, dia sayang. Ada tiba-tiba orang bukan bagi RM10, RM50. Dia pun tegur, "Syekh, ni banyak sangat ni. Bagi, sayang harta ni boleh disimpan." Walhal, harta itu bukan harta dia, harta orang lain. Itu namanya syuh. Syuh ini lebih teruk daripada bakhil. Tidak ada syuh, tidak ada bakhil, itulah namanya sedekah. Dan naik atas lagi, itu namanya dermawan. As-sakhi maksudnya dermawan. Dermawan ini orang yang sangat suka bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, dalam Al-Quran menyebut mulianya sedekah ini. Kalau ada orang yang dalam keadaan nazak, ketika dia nazak, kalaulah boleh dibagi kesempatan untuk hidup, dia tidak nak solat, dia tidak nak haji, umrah dan lain-lain, tapi dia nak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah akhartani, engkau akhirkan sedikit ajal tu ini ke satu waktu yang tertentu, sedikit pun tak apa, tapi yang penting dilanjutkan. Apa yang nak dibuat? La asaddaqa, pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku jadi orang yang saleh. Kenapa sedekah? Kerana pahala yang sangat besar, manfaat yang sangat melebar dan sangat meluas. Nabi SAW, Masya Allah, suka menderma. Walau kehidupan baginda sangat sederhana. Dan lebih lagi, baginda sangat suka menderma ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Kerana bulan Ramadan itu fadilat yang sangat besar sekali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwadu fi Ramadan. Adalah Nabi seorang yang sangat dermawan. Ajwad, jud maksudnya derma, jud maksudnya dermawan. Ajwad ni sangat dermawan. Wa kana ajwadu, adalah Nabi itu lebih lagi dermawan fi Ramadan. Nabi bagi itu, Nabi sangat dermawan pada Ramadan sebab pahala besar di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan sunat di bulan Ramadan, pahalanya seperti satu fardu. Wa man taqarraba fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan amalan fardu di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 70 fardu di bulan lain. Wa kana ajwadu, Nabi itu
sangat dermawan di bulan Ramadan. Asra'u min rihal mursalah, lebih laju menderma daripada angin yang bertiup. Angin bertiup kan laju, tapi Nabi lebih laju, maksudnya lebih lagi banyak bersedekah. Hadirin, kalau benar kita cinta dengan Nabi, kita ikut sama juga. Menderma, belajar-belajar. Kalau saya ngata tu, belajar-belajar bagi juga, sehingga nanti memberi itu menjadi sesuatu yang mudah kita lakukan, ya. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertasyabbuh, ikut orang-orang yang mulia walaupun kamu tak seperti mereka, sebab mengikut orang-orang yang mulia itu satu kejayaan. Tambah lagi dengan Nabi, kita ikut Nabi SAW sebagai tanda cinta. Al-mahabbatu tahtaju ila al-bayan, kecintaan perlukan pembuktian. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cintai, maka kau taat padanya, buat apa yang dia buat, tinggal apa yang dia tinggal. Kerana orang yang mencintai orang lain akan taat padanya. Itulah akhlak yang pertama yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Tahdhib al-Asma' wal-Lughat. Baginda adalah orang yang paling bagus tubuh badannya. Sudah kita bincangkan dalam pertemuan 2 minggu lepas, dipanggil Syama'il. Baginda tidak terlalu tinggi, tidak rendah, tidak kurus, tidak berisi sangat-sangat. Semua dalam keadaan cantik sama-sama. Perut Nabi sama dengan dada baginda. Kita tak sebutkan lagi sebab kita dah cerita panjang pada 2 minggu yang lepas. Bagus tubuh badan dan bagus akhlaknya. Masya Allah. Sebahagian ulama mengatakan kerana keimanan yang bagus, maka muka jadi bagus, akhlaknya jadi bagus. Muka bagus tu bukanlah bermakna sekacak-kacaknya. Maksudnya walaupun mungkin kulitnya tak cerah, tapi orang suka lihat. Mungkin mukanya biasa, dia tidak seperti dalam kategori yang kacak contohnya, tapi orang memandang wajahnya suka sangat. Walaupun mungkin dia berkulit gelap, mungkin hidungnya tidak semancung orang lain, tapi kalau melihat wajahnya, Allah tenang hati kita. Itu maksudnya cantik. Banding dengan mungkin orang ni kacak, tetapi bila kita lihat, hati tak pernah sedap, sebab dialah yang mengata agama, dialah mencerca Nabi, dialah gitu, ya. Jadi yang itu kacak, itu abstrak, ya. Paling lembut telapak tangannya. Telapak tangan sangat lembut, kata Sayyidina Anas bin Malik. Paling harum baunya, Nabi suka berwangi. Malah kalau tak pakai wangian pun baginda sendiri wangi, sebab pelah baginda wangi. Pernah ketika Nabi tidur sekejap di rumah Ummu Sulaim, iaitu mak kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu ada peluh-peluh yang ada di tempat tempat lapik Nabi tidur, daripada kulit, maka diambil oleh Ummu Sulaim dengan botol kecil. Masya Allah. Ditanya, ya Masya Allah ya Ummu Sulaim, kenapa ya Ummu Sulaim begini? Aku ambil ini li natatayyaba bihi, untuk kami berwangi-wangian dengannya. Perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada budak balik ke rumah, maka ayah ibunya akan tahu Nabi telah pegang dia, sebab Nabi suka pegang budak-budak, dan lekat bau tu sampai ke rumah. Ya salam. Kalau ada lorong tempat Nabi lalu, orang akan tahu di sini Nabi pernah lalu, sebab wangian itu masih terasa lagi. Ya salam. Paling sempurna akalnya, maksud paling bijak sekali. Ini Masya Allah, kerana mendapat wahyu daripada Allah, dan addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ditakdib, diajar adab oleh Allah dan sebaik-baik adab. Begitu juga akal dibagi wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan. Paling bagus pergaulannya, Masya Allah. Kalau buka Syama'il, buka kitab ini pun, Nabi paling banyak senyum. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi
wasallam. Tidak pernah kami lihat orang yang banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka senyum dengan orang. Malah baginda sebutkan tabassumuka di wajhi akhika sedekah. Senyummu ke muka kawanmu sedekah. Paling berani dalam peperangan baginda, masya-Allah, pernah guna baghal. Baghal ini kedai. Dalam peperangan kecamuk ini baginda guna baghal. Tidak gunakan kuda yang pantas. Di sini kata ulama dalam kitab ini, saya ada sebut benda ini. Dalam kitab ini dan kitab lain juga menyebut inilah puncak keberanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat saya rujuk sekejap yang menunjukkan keberanian syaja'ah 899. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tunjuk keberanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Baginda dalam peperangan sangat berani sekali. Saya nak tunjuk yang apa nama, keberanian tadi. Baginda menggunakan baghal. Baik, saya bacakan hadis ini daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Aku pernah turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Falazimtu ana wa Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Sayyidina Abbas, dan Abu Sufyan bin al-Harith selalu bersama dengan Nabi. Falam nufariquhu, kami tidak berpisah dengannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda ahdaha lahu Farwatu bin Nufathah al-Judhami. Baginda ketika itu di atas baghal putih milik baginda yang dihadiahkan kepada baginda oleh Farwah ibn Nufathah al-Juzami. Masya Allah. Ketika itu naik baghal, naik kedai, bukannya kuat sangat, bukannya laju sangat berlari. Falamma taqal muslimuna wal kuffar, ketika bertempur kedua kumpulan ini, muslimin dan orang kufar, wallal muslimuna mudbirin, orang muslimin berulur ke belakang. Apa yang berlaku? Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar. Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam memacu baghalnya menuju ke arah kaum kufar. Ketika orang lain duduk, Nabi maju pakai baghal, bukan pakai kuda. Masya Allah. Ya salam. Qala Abbas berkata, wa ana akhidun bi lijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku memegang tali kekang baghal baginda. Aku fuha iradata alla tusri'. Saya pegang supaya jangan Nabi meluncur. Kalau ikut Nabi ni dia meluncur deras. Wa Abu Sufyan akhidun bi rikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan memegang pelana Rasulullah supaya jangan masuk ke kawasan musuh. Nak tunjuk berani. Apa kata ulama? Kata ulama, para ulama mengatakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunggang baghal kedai di medan perang dalam situasi pertempuran yang sangat sengit, sedangkan baginda mempunyai kuda-kuda perang, ini menunjukkan kemuncak keberanian dan keteguhan baginda. An-nihayah fi syaja'ah wa thabat. An-nihayah, nihayatu syuja'ah wa nihayatu thabat. Kemuncak keberanian, kemuncak kesungguhan. Ya salam. Umum mengetahui bahawa baghal, keldai, berlari tidak selaju kuda. Kalau kuda, contoh kita pergi, musuh pun datang, kita lari. Bila lari jauh, cepat dengan kuda. Ini dengan keldai. Ya salam. Hadirin, ini menunjukkan baginda bukan seorang yang pengecut. Saya teringat keberanian baginda ini pernah dicabar oleh seorang
pemuda Quraisy, orang panglima Quraisy yang sangat tegap badannya, besar, namanya Rukana. Lalu kata Nabi, boleh tentukan di mana tempat dekat kawasan Madinah ini. Lalu mereka pergi di agak jauh daripada kawasan bandar Madinah. Berlawan dua-dua ni. Nabi kalahkan Rukana kali pertama. Rukana tak puas hati, berlawan lagi kali kedua. Round yang kedua, kalah lagi. Round yang ketiga, Nabi boleh duduk di atas Rukana dan Rukana kalah lagi. 3. Kata Rukana hairan, beliau lihat. Dia lihat. Tidak ada yang pernah mengalahkan dia. Tapi Nabi mengalahkan dia. Akhirnya Nabi ajak kepada Islam. Sallallahu alaihi wasallam, sangat berani dan sangat kuat. Ya? Baik. Paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Orang yang paling tahu, dia yang paling takut. Ayah ibu yang tahu tentang bahayanya ular, walaupun kecil tak berani nak rapat sebab ia boleh mematuk, boleh mengeluarkan racun dan sebagainya. Tapi budak kecil yang tidak tahu ular sawah yang besar itu, malah dirapatnya ketika ular buat begini, mana dia suka pula. Lastnya kena belit dan sebagainya. Sebab dia tidak tahu. Orang yang paling tahu adalah orang yang paling takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tahu. Ana a'lamukum wa ana akhwafukum lillah. Aku yang paling tahu di kalangan kamu dan akulah yang paling takut dengan Allah SWT. Baginda tidak marah untuk dirinya dan tidak membalas dendam untuk dirinya, untuk diri sendiri. Pernah Nabi dia letak kotoran di atas pakaian sahabat Nabi sampai menangis Sayyidatina Fatimah melihat ayah dikerjakan begitu, dibersihkan. Tapi Nabi sabar, tapi jaga. Baginda hanya marah jika kehormatan Allah dilanggar, jaga. Ketika itulah baginda marah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang kemarahan baginda sehingga baginda dapat membela kebenaran. Baginda berani. Ada seorang datang mengatakan Abu Jahal telah membeli barangnya tapi tak dibayar. Orang itu minta kepada sekumpulan orang Kufar yang berada di Kaabah ketika itu. Orang mereka saja nak kenakan Nabi. Kamu minta tolong orang itu. Lalu mereka tunjuk Nabi yang duduk di penjuru yang lain dekat kawasan Kaabah. Datang orang itu. Kenapa begini-begini? Abu Jahal telah beli barangku tapi tak bayar. Masya Allah. Kata Nabi, mari ikut saya. Subhanallah. Nabi bawa orang ini berjalan, yang lain dah heran tengok apa berlaku ni. Bagi mereka tengok daripada jauh. Baginda bawa sampai ketuk pintu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina mengetuk pintu Abu Jahal. Takut Abu Jahal. Itu maksudnya baginda kalau marah dengan benar. Ya? Baik. Sekiranya baginda marah, baginda akan berpaling begini. Kalau marah gini. Kalau marah biasa. Pernah sekali ada seorang sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah bin Maktum yang buta datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang berdakwah dengan besar Quraisy. Inilah masa yang sesuai, masa yang keemasan untuk berdakwah dengan orang Quraisy ketika itu. Kalau tak, ketika lain belum tentu ada. Ketika itulah Sayyidina Abdullah bin Maktum datang minta diajarkan agamanya. Jadi Nabi bukan tak nak ajar, tapi waktunya tak berapa nak sesuai. Bukan senang nak mendakwah pembesar Quraisy ni. Ketika itu juga dah datang nak minta supaya Nabi ajar. Jadi Nabi kurang sedap, marah sedikit. Lalu Nabi pun buat gini. Nabi berpaling. Itu maksudnya berpaling tu ya. Lalu turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa masa muka. Wa tawalla. An ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Maktum. Nanti kemudian Nabi akan explain dengan dia kemudian. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Apa yang diajar Al-Quran itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Baginda sangat tawaduk. Kita sebut tadi baginda sangat berilmu. Ini baginda sangat tawaduk. Inilah kemuncak pertemuan dua ini, kemuncak kemuliaan. Sebab ilmu dengan tawaduk payah nak berjumpa. Ilmu dengan tawaduk payah nak jumpa. Maaf. Orang yang berilmu jarang tawaduk sebab sombong, merasakan diri hebat, raju, malah takabur.
Orang yang tawaduk, kenapa dia tawaduk? Sebab dia tak ada ilmu. Jadi jarang juga ya. Jadi kalau bertemu dua ini, dia paling berilmu, dialah yang tawaduk. Allah. Orang ini tak perlu nak expose dirinya. Di laman-laman sesawang contohnya, tak perlu nak sebut-sebut namanya, tak perlu. Allah akan angkat sebab dia tawaduk. Ini janji Allah Azza wa Jalla, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang tawaduk kerana Allah, bukan kerana lain, Allah akan angkat namanya. Baginda memenuhi hajat keluarganya, maksud isteri-isterinya. Sebab itu setiap selepas asar, dalam hadis menyebut Nabi akan selepas asar, Nabi akan pergi ke setiap rumah. Sebab rumah-rumah isteri Nabi betul surrounding masjid je. Rumah Sayyidatina Fatimah, sebelahnya rumah Sayyidatina Ummina Sayyidatina Aisyah. Di sebelah kanan atas sedikit sini rumah Ummina Sayyidatina Hafsah. Di belakang rumah Ummina Sayyidatina Aisyah adalah rumah Ummina Sayyidatina Saudah binti Zam'a. Di sebelahnya adalah rumah Ummina Sayyidatina Zainab, sebagian katakan begitu. Ini semua rumah-rumah Ummina Ummahatul Mukminin di sebelah itu. Jadi Nabi setiap lepas asar akan pergi setiap satu-satu. Dan baginda akan berhenti di rumah yang malam itu menjadi giliran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda tanya, apa hajat, ada keperluan ke, apa yang tak cukup? Baginda penuhi hajat keluarganya. Baginda merendahkan dirinya kepada orang yang lemah. Baginda duduk sama-sama dengan orang yang miskin. Kalau orang itu orang yang orang tua, baginda akan menyantuninya. Tidaklah baginda diminta sesuatu lalu baginda mengatakan la, tidak. Nabi tak pernah kata la. Ada seorang sahabat lihat Nabi pakai baju baru, kemudian dia kata, ya Rasulullah, cantik baju. Nabi tahu dia nak minta baju itu. Nabi masuk dalam rumah, pecat baju tadi, bagi dengan orang itu. Diketahui oleh sahabat yang lain, marah-marah sahabat, kenapa kamu minta dengan Nabi? Innahu la yaqulu, sesungguhnya Nabi idza su'ila, apabila diminta sesuatu, la yaqulu la, tak pernah Nabi kata la. Sebab tu kamu dapat Nabi tak pernah kata la. Dimarah-marah oleh sahabat lain kepada sahabat ini tadi. Beliau katakan begini, saya sebenarnya minta baju Nabi itu bukan untuk saja-saja. Saya nak jadikan ia kain kafanku ketika aku meninggal nanti. Periwayat hadis mengatakan sungguh ketika dia wafat, sahabat ini tadi dia pakai baju itu, pakai baju Nabi sebagai kain kafan. Baginda sangat penyantun, sangat lemah lembut. Baginda lebih pemalu daripada seorang gadis. Itu ya. Tapi dalam perkara syariat, Masya Allah, baginda sangat tegas. Kerabat, orang jauh, orang kuat dan orang lemah adalah sama di sisi Rasulullah. Nabi treat sama aja. Dari segi kemesraan tu memang lebihlah kepada kaum kerabat, kan? Kerabat itu berasal dari perkataan qarib, qarabah ataupun qarib, dekat, orang yang dekat. Maksudnya Nabi layan sama. Dari segi mengajar sama, dari segi lemah lembut sama, dari segi menyayangi sama saja. Masya Allah. Baginda sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika baginda menyukainya, baginda akan memakannya. Jika tidak berselera, baginda tinggalkan. Tak pernah kata makanan ni apa ni, tak masin, ini tak manis, ini rasa tak elok. Tidak, baginda sangat bersyukur. Sebab mungkin makanan kita itu tak manis, kalau tambah gula jadi manis dah. Kalau mungkin tak masin, letaklah garam, masin lah. Alhamdulillah dapat kita makan dan sedap lagi. Cuba bayangkan berapa ramai orang yang di luar sana tu. Dalam televisyen kita tengok apa yang berlaku dekat Sudan, berlaku di Eritrea, berlaku di Nigeria ya, berlaku di Iraq, Palestin. Itu orang-orang seagama kita juga yang maaf ya, kebuluran. Kita dekat sini terbuang-buang makanan. Saya nak ambil kesempatan ini untuk tuan-tuan puan-puan yang mengikuti rancangan Pondok Masjid ini ya.
tolong pesan-pesankan pada orang yang, kalau diri kita sendiri pun untuk kita ya, kalau tidak boleh pesankan yang lain juga, untuk orang-orang yang menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya orang yang pergi umrah ataupun haji. Kalau duduk di hotel umpamanya kan, ketika ambil makanan tu, contohnya minum pagi baik, tengah hari baik, malam baik, kita ambil yang agak-agak kita boleh habis makan. Contoh dekat hotel kan, kalau minum pagi tu, ya Allah, penuh ruang makan tu dengan rotinya, dengan kejunya, nasi dengan Masya Allah macam-macam ya. Maaf kerana saya bercakap ni atas dasar pengalaman ya, dasar pengalaman. Jadi maaf kadang-kadang diambil dengan portion yang banyak sekali orang kita Malaysia ya, lepas tu tertinggal banyak tak dimakan. Lebih baik kita ambil sikit dulu. Banyak kan makanan, kita rasa nak makan bubur dulu, porridge, makan dulu, ambil sikit. Rasa nak makan lagi, tambah lagi. Rasa nak makan roti, ambil seketul ya, seketul dua. Yang rasa kita boleh habis. Jangan kita ambil 5, ambil banyak, akhirnya terbuang begitu saja. Kenapa kenyang? Maaf ya, sebab kita tak payah pergi jauh. Kalau keluar daripada hotel je, cuba kita tengok jemaah-jemaah daripada Indian subcontinent, orang Afghanistan, Pakistan, orang India dan sebagainya. Masya Allah, mereka kadang-kadang tuan-tuan tahu selepas solat tu kan, mereka akan pergi ke gerai-gerai, ada namanya sabil. Sabil, ada orang yang infakkan duit kat situ, boleh nak bagi. Jadi mereka akan bersusun cari makanan. Itulah tadi ya, tuan-tuan, saya rasa insaf sebab pernah berlaku pada saya juga ya. Jadi orang kita Malaysia ni baik, alhamdulillah, hati sangat bagus. Cuma dalam bab makanan tadi tu kita agak-agak lah ya. Kalau nak makan lagi, bawa ambil lagi. Tak salah untuk ambil banyak kali daripada sekali ambil, tetapi banyak dan tak termakan. Gitu. Sama-sama untuk kita bermuhasabah ya. Baik. Nabi kalau tak makan tinggalkan, kalau tak berselera tinggalkan, tapi Nabi tak pernah mencela makanan. Makanan ini rezeki daripada Allah. Baginda tidak makan sambil bersandar. Itu cara makan orang yang kaya. Dan kalau makan bersandar, maksudnya perut kita lebih luas sangat. Sebab tu Nabi suka makan cara sahabat-sahabat kita karkun, orang tabligh, duduk kaki macam tu. Sebab perut kita jadi kecil. 1/3 makanan, 1/3 udara, 1/3 air. Dan tidak pula makan di atas meja khawan macam ni. Tak semestinya meja, tapi tempat yang tinggi. Sebab Nabi tawaduk. Bukanlah bermakna kalau kita menggantar meja tak tawaduk ya. Jadi boleh kita makan di atas, tapi jangan sombong. Demikian di bawah juga untuk mengajar tawaduk. Maaf saya, rupanya masa pun tinggal 10 minit. Maaf ya, ini banyak lagi sebenarnya slide ini saya lajukan. Baginda makan apa yang mudah dijangkau. Maksudnya kalau dekat sini kat sini. Jangan kat sana. Dah tersembam kat sini pula dah. Nabi makan yang paling dekat. Gitu. Tidak menolak apapun yang harus, apapun makanan, minuman yang boleh dimakan, baginda terima. Baginda suka kepada manisan, madu, dan sangat suka duba, labu. Pernah Nabi dipanggil ke rumah seorang tukang jahit, khayyam. Maksudnya Nabi orang yang tawaduk, tukang jahit. Dan Nabi bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika makan Nabi seolah-olah mengambil, rupa-rupanya baginda ambil labu. Lalu kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, sejak daripada itu aku suka kepada labu hina idzin, sejak daripada waktu itu. Jadi makan labu itu sunnah Nabi. Baik. Manisan madu itu sangat baik sekali. Nabi suka makanan yang manis, juga madu. Sebab itu Nabi kalau dibawa air, Nabi suka dibawa air daripada jauh. Bila sampai ke jumpa Nabi, Nabi akan minum. Satu, kalau dia panas jadi sejuk. Yang kedua, kalau ada mineral-mineral, dia akan jatuh. Kemudian dah jatuh ke bawah, ada unsur-unsur dalam air tu, maka yang tinggal atas jadi manis. Sebab itu perasan tak dekat air apa panggil benda tu ya, yang kita tekan keluar air tu, tak ingat sekarang. Mesin tu lah, kadang-kadang mesin tu ada semut kat situ tu. Kenapa? Dia manis
natural, manis yang natural. Sebab itu Nabi suka dibawa air daripada jauh. Jadi unsur-unsur yang ada air itu, mineral dan sebagainya jatuh ke bawah. Jadi lapisan atas itu jadi manis yang asli. Bahagian daging kambing, Nabi suka kambing. Yang paling baginda suka dekat lengan ini, katif. Apa panggil itu? Dekat dirak ni. Saya pernah makan juga dan sekarang ni pun makan. Ada satu kedai dekat kawasan Selangor ni, sedap dia punya dirak. Sebab di kedai tu dia jual kambing dan kambing yang muda. Sebab ada kambing yang agak tua juga. Jadi kambing muda ni dia lebih lembut ya. Kenapa lengan? Ulama bahas sebab lengan ini cepat matang dan dia lembut. Bila lembut, Nabi makan dengan cepat, kemudian uruskan urusan lebih penting. Jadi makan tak perlu nak lama-lama. Gitu. Itu antara sebab kenapa Nabi suka lengan. Sampai tahap tu Nabi tak nak berlama-lama makan sebab banyak lagi masa untuk berdakwah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan tidak kenyang makan roti gandum kerana tidak memiliki makan juga tapi tak kenyang lebih-lebih. Pernah sebulan atau 2 bulan api tidak dinyalakan di rumah. Api tak dinyalakan maksudnya tak ada apa nak dimasak. Itulah tawaduknya Nabi. Ini sudah kita bicarakan 2 minggu lepas. Baginda menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Itulah antara ciri-ciri seorang Nabi. Ceritanya panjang sebenarnya, tapi kita masa dah tak cukup, tinggal 5 minit lagi pun. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau sebelum memeluk agama Islam, beliau pernah agama Yahudi, agama Nasrani. Ceritanya panjang. Dan beliau pernah nak tahu sebab beliau mengkaji agama ni, apakah Nabi ini seorang Nabi ataupun tidak. Antara caranya apa? Banyak tanda-tanda lain yang dilihat memang ada pada Nabi, tapi satu antaranya Nabi terima hadiah ataupun tidak, sedekah ataupun tidak. Jadi beliau pun bawa barang dan dibagi pada Nabi sebagai satu sedekah. Nabi mengatakan tak, kami tidak menerima sedekah. Di hari yang lain dibawa juga sesuatu pemberian dan dikatakan ini sedekah, ini hadiah. Maka Nabi terima dan Nabi minta bagi-bagi kepada yang lain. Itu antara ciri-ciri yang ada pada Nabi juga pada Ahlul Bait ya. Baik. Baginda membalas hadiah yang diberikan kepadanya supaya tahabu, bersaling-saling kamu hadiah menghadiahi untuk kasih sayang, memperbaiki selipar, menampal pakaian, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan sesiapa pun, termasuk orang miskin, sama ada kaya ataupun miskin, orang bawahan ataupun bangsawan. Baginda tidak menghina sesiapa pun. Kadang-kadang baginda duduk secara qarfasa, 2 tangan buat begini, lutut didirikan. Kadang-kadang baginda bersila dan bersandar pada beberapa waktu. Kadang-kadang. Tapi makan tidak bersandar. Qarfasa ini Nabi duduk juga, tapi ketika dengar khutbah Nabi tak bagi. Sebab kaki melunjuk ke depan, lutut dia naik ke atas, macam kurang sopan ya. Tapi waktu lain boleh. Pada kebanyakan waktu atau selalunya baginda duduk ihtiba dengan kedua tangannya. Nanti kita lihat ini. Kalau tuan-tuan sempat isinya, saya ambil daripada internet. Ini pun milik orang lain ya, bukan saya punya. Mudah-mudahan beliau izinkan ya. Pertama, duduk bersila. Itu cara duduk Nabi, duduk bersila. Yang kedua yang saya sebut tadi, qurfasa. Macam tu qurfasa tu. Tapi untuk yang kedua ini tidak disuruh oleh Nabi ketika mendengar khutbah. Jadi nampak macam santai sangat dan kurang ada. Yang ketiga, duduk bertinggung macam ni. Ini untuk orang yang badannya okeylah. Kalau maaf badannya dah berisi, berdaging banyak, mungkin payah nak duduk macam tu. Kemudian duduk iftirash. Ini duduk dalam tahiyat awal, duduk antara 2 sujud. Duduk begitu bagus sekali sebab melancarkan peredaran darah dengan kaki ditegakkan, lutut kita dengan paha ya dilipatkan. Itu sangat bagus untuk peredaran darah. Dan yang terakhir duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir.
kana mutawarrika. Nabi kalau tahiyat akhir, kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mutawarrika. Nabi duduk tawarruk. Itu. Baik, hadirin, duduk yang ketiga tu bertinggal ketika baginda sedang makan kurma. Masya-Allah. Makan duduk macam tu. Kalau boleh buatlah, masya-Allah. Hadirin, maaf ya, saya tinggal beberapa minit saja. Saya lajukan saja ya. Baginda makan dengan 3 jarinya dan menjilatnya, sebab 3 jari tak makan banyaklah. Yang kedua, menjilat enzim-enzim boleh di situ boleh mencernakan makanan dengan cepat. Baginda bernafas sebanyak 3 kali di luar bekas minum ketika minum. Ni gelas. Nabi ketika minum tak bernafas. Selepas minum gitu. Baginda berbicara dengan jawami'ul kalam ataupun kalim, kata-kata yang ringkas tetapi padat dengan makna, dan mengulanginya sebanyak 3 kali supaya difahami. Kata-kata baginda jelas yang boleh difahami oleh sesiapa sahaja yang mendengarnya. Baginda tidak berbicara tanpa ada keperluan. Saya habiskan slide saja ya. Baginda tidak duduk dan berdiri kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Baginda menunggang kuda, tu bagus sekali. Saya ada pengalaman, tapi tak tunggang dengan kuda tu. Rupanya kuda itu tahu kita. Salah satunya, jangan letak minyak wangi kat sini. Sebab dia akan kenal bau kita. Unta, keldai dan baral. Baginda membonceng Sayyidina Mu'adh di belakangnya, di atas unta dan keldai membonceng. Serta tidak membiarkan seseorang pun berjalan di belakangnya. Tanda tawaduk untuk malaikat yang cerah. Baginda mengikat perutnya dengan batu kerana lapar. Baginda dan keluarganya melalui malam-malam tawin dalam keadaan lapar. Tempat tidur baginda dibuat daripada kulit dan bantal daripada sabut. Allah, dalam kitab ni, tuan-tuan, kebanyakan yang sebut dalam ni ada dalam kitab ini, hadisnya, terjemahannya. Baginda menyedikitkan harta benda duniawi seluruhnya, sedangkan Allah telah memberikan kepada baginda kunci-kunci perbendaharaan dunia seluruhnya. Baginda menolak mengambilnya dan memilih akhirat daripada dunia. Baginda banyak berzikir dan sentiasa berfikir. Ketawa baginda paling selalu adalah berupa senyuman. Baginda ketawa pada beberapa waktu sehingga nampak gigi geraham. Beberapa waktu sahaja. Baginda suka dengan minyak wangi dan tidak suka pada bau yang tidak wangi. Minyak wangi lelaki. Ini minyak wangi lelaki. Minyak wangi lelaki sunat tidak kuat warna tapi kuat bau. Perempuan terbalik, kuat warna tapi bau tak kuat. Semoga ya, minyak wangi lelaki saya tunjuk tu ni. Minyak wangi lelaki tak kuat warna tapi kuat bau. Tapi yang perempuan kuat warna tapi tak kuat bau, supaya tidak timbul fitnah. Baginda suka bergurau dan tidak mengatakan tentangnya kecuali kebenaran. Dalam kitab ni banyak, ada 3-4 contoh baginda bergurau dengan orang tua, dengan budak-budak. Ada seorang adik-beradik kepada Sayyidina Anas yang sugul sebab mati burung dia. Lalu Nabi panggil, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Nama dia Umair. "Wahai bapa Umair, apa yang dilakukan burung kecil tu?" Nak menghiburkan hati. Baginda menerima alasan orang yang memberi alasan kepada baginda. Baginda tidak keras hati. Baginda adalah seperti yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang pada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat padanya sebarang kesusahan yang ditanggung kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan untuk kamu dan menumpahkan perasaan yang kasih dan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang Nabi jadi susah hati. "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu." Kamu jadi rasa susah pada hatimu kalau mereka tidak beriman, sebab Nabi tahu kalau tidak beriman akan diadab oleh Allah. Nabi tak nak umat diadab. Baik, kita habiskan. Nabi kalau nak tegur secara menyindir, tidak direct, tidak menjaga perasaan, menjaga orang. Ya, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Mengapa ya ada sebagian orang yang mengemukakan syarat-syarat yang bukan daripada kitab Allah? Gitu. Baginda memerintahkan untuk bersikap lembut, lemah lembut, menganjurkannya melarang daripada sifat kasar.
Baginda menganjurkan untuk memaafkan dan berakhlak dengan akhlak yang luhur. Baginda mendahulukan bahagian kanan dalam bersuci, pakai selipar, bersikat rambut, semua urusannya semua kanan. Tangan kanan, pakai cincin pun tangan kanan, jari kelingking, dan matanya buat macam ni, macam saya buat ni. Waja'ala fussahu tahtahu, Nabi jadikan matanya, ini tanda tawaduk, kata Imam An-Nawawi. Tangan kiri digunakan untuk beristinja dan segala yang kotor. Baginda tidur mengiring di sebelah kanan ini dan menghadap kiblat di sini. Mengiring begini, kiblat di sini, bukan kiblat di sini. Gitu ya. Baik, yang terakhir, majlis baginda adalah majlis penuh santun, rasa malu, amanah, memelihara diri, sabar dan ketenangan. Tidak ada suara-suara yang dikuatkan dalam majlis ilmu baginda. Begitu juga tidak disebut tentang perempuan, tidak larak. Di dalamnya mereka memuliakan ketakwaan, saling menunjukkan sifat tawaduk, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang memerlukan, menjaga orang yang menjaga orang yang yang jauh daripada keluarga, orang asing yang jauh daripada keluarganya, dan menzahirkan kebaikan. Baginda bersifat lembut dengan para sahabatnya, memuliakan orang yang mulia daripada setiap kaumnya. Maksudnya orang yang mulia walaupun dia orang kafir, tapi kalau dia ketua, idza ja'akum rajulu qaumin faqrimu, ketika datang orang yang dimuliakan dalam kaumnya, hendaklah kamu muliakan. Antaranya berdiri contoh daripada setiap kaumnya dan membantu urusan mereka serta memerhatikan sahabatnya, mencari jika tiada menjumpainya. Baginda tidak melakukan dan berkata kata perkara yang keji. Baginda tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan. Baginda tidak pernah memukul pembantu, perempuan dan sesuatu pun, melainkan apabila berjihad di jalan Allah. Baginda diberi pilihan dua urusan, baginda akan pilih yang lebih mudah selama ia bukan suatu dosa. Ini dalil-dalil kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi banyak sekali ya. Kesempurnaan ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Allah telah memberikan kepadanya ilmu generasi terdahulu dan terkemudian, serta segala sesuatu yang berisi keselamatan dan keberuntungan, semuanya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita semakin kenal, cinta, sayang, ikut dan mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.